Tanggungjawabnya besar, menjaga ibu yang strok dan menanggung kehidupan keluarga. Itu yang dipikul Muhammad Aidil Ramadan, 28 tahun. Namun inilah yang dilakukan demi membalas pengorbanan ibunya, Zuraibi Alias, yang kini masih berjuang untuk sembuh. Kulai Johor Darul Takzim. Di Taman Gunung Pulai, Zuraibi Alias baru berusia 49 tahun ini meneruskan kehidupannya. Diuji dengan sakit, dia perlu membesarkan 5 orang anak dan 2 daripadanya ibu tunggal yang tinggal bersamanya. Tinggal menyewa di rumah ini, Zuraibi cekal melakukan segala tugasan biarpun kedua belah kakinya masih tidak dapat berfungsi seperti dahulu. Adik, makan. Kehidupan Zuraibi sekeluarga semakin sempit dan sukar selepas pemergian suaminya pada Mac lalu akibat kencing manis. Mereka hilang punca pendapatan. Namun, sesukar mana sekalipun, Zuraibi tidak mahu keadaan ini menjadi bebanan buat Muhammad Akmal Hakim, 17 tahun, dan Aura Auni, 7 tahun, yang masih bersekolah. Manakala anak sulung Muhammad Aidil Ramadan kini menggalas tanggungjawab arwah ayah demi memastikan keluarga ini mampu meneruskan kelangsungan hidup mereka. Saya mengalami stroke dah 3 tahun lebih. Masa tu arwah suami ada lagi lah. Masa dalam saya stroke tu saya memang tak tahu apa-apa, tak boleh buat apa. Mula-mula ibu jatuh sakit. Masih segar lagi dalam ingatan saya, dia jatuh daripada bilik air di rumah. Masa tu ibu tidak sedarkan diri. Setahun lebih saya tak boleh cakap, tak boleh jalan. Lebih 3 tahun lalu, serangan strok menyebabkan Zuraibi mengalami separuh koma. Keadaannya berlarutan sehingga hampir 2 tahun. Berkat doa anak-anak dan keluarga, Zuraibi kuat untuk sembuh. Dia tidak pernah putus asa untuk kembali sihat dan masih meneruskan proses rawatannya. Memahami keadaan keluarga Zuraibi, pihak Klinik Kesihatan Kulai akan datang melakukan pemeriksaan dan rawatan fisioterapi pada setiap bulan. Mujur dengan bimbingan daripada doktor terlatih, Zuraibi dan anak-anak sangat berdisiplin mengamalkan kaedah rawatan yang disarankan. Kita mengikut nasihat daripada pihak hospital. Kita ikut, kalau dia kata kita makan ubat seberapa biji, kita ikut seberapa biji. Faktor pemakanan, contohnya dapat kurangkan yang berlemak, kurangkan yang berminyak, jadi kita ikut. Zuraibi sedar penyakitnya ini ada pasang surutnya. Jika lalai cara penjagaannya, ia mampu berulang lagi. Bulan berganti bulan, strok di bahagian sebelah kiri badan Zuraibi semakin menunjukkan tanda-tanda pulih. Namun, perlukan perhatian. Pada masa yang sama, Aidil turut diajar mengenai cara yang betul untuk mengangkat Zuraibi bagi sebarang pergerakan dan aktiviti agar tiada berlaku kecederaan terutamanya pada bahagian anggota tubuh akibat daripada menampung berat bebanan. Zuraibi sangat bersyukur kerana anak sulungnya Aidil sentiasa tabah menghadapi keadaan ini. Tanpa kesabarannya, mana mungkin Zuraibi dapat melakukan semua ini.
Puan Zu ni sekarang dia mengalami stroke separuh badan lah. Di sebelah kiri separuh badan. Ni di atas komplikasi daripada penyakit yang dia ada sebelum ni lah. Darah tinggi, kencing manis. Kalau pesakit mengalami stroke tapi tak ada kekuatan, tak ada keinginan untuk sembuh, proses penyembuhan dia akan lebih lama. Niat untuk menambah pendapatan, Zuraibi nekat mengambil upah menjahit di rumah. Kini dengan hasil upah menjahit inilah menjadi sumber pendapatan utama untuk keluarganya. Selagi dia masih mampu melakukannya, Zuraibi akan terus cekal mengambil tempahan pelanggan demi meringankan beban anak sulungnya, Aidil. Saya dengan anak saya kena pikul tanggungjawab. Kami sama-sama cari rezeki dengan jahitan. Dengan menjahit. Lepas tu mula ada pejabat agama hantar kami kursus. Biarpun keadaan dirinya masih belum pulih sepenuhnya, itu bukan penghalang bagi ibu tunggal ini menabur bakti. Sejak Mac lalu, Zuraibi menjadi antara sukarelawan yang menjahit dan membuat pakaian suit PPE bagi penggunaan Barisan Hadapan Negara. Bagi Zuraibi, dia berniat agar pahala kerja amalnya ini adalah untuk arwah suaminya. Tu ada juga kawan-kawan yang suruh saya jualkan barang-barang. Kemudian nanti dia tak pakai modal lah. Nanti bila dah habis jualan tu, dia akan bagi saya upah. Saya sekarang ni memang nak buat kerja. Saya tak nak duduk saja. Saya takut nanti saya tak boleh jalan. Sekarang ni saya dapat bantuan daripada MAIS sebanyak 300 sebulan. Saya kenal dia masa arwah suami dia meninggal lah. Dalam grup WhatsApp taman, seorang yang orang kata tak tahu penat. Kuih raya ke, lauk ke, apa-apa yang dia boleh jual, dia jual untuk tampung keperluan anak-anak dia. Kesempitan hidup dilalui ibu tunggal yang lumpuh separuh badan dan pengorbanan besar anak sulungnya menjaga keluarga mendapat perhatian bersamamu dan penaja utama. Syarikat Faizah Sendirian Berhad melihat keluarga ini bukan sahaja harus dibantu dari segi material, bahkan sokongan emosi daripada orang ramai. Kehadiran pengurus besar syarikat Faizah sendiri, iaitu Dr. Salwa Abu Bakar, menggalas amanah ibunya, Hajah Faizah Bayumi, untuk mendekati keluarga ini. Pelbagai pengalaman dan kisah hidup dikongsi agar Zuraibi terus kuat untuk memulakan kehidupan dengan semangat baharu. Aidil juga turut mengambil peluang untuk bertukar-tukar fikiran bersama wakil dari syarikat Faizah ini mengenai pengetahuan bagi mendapat makanan sihat yang terbaik buat ibunya. Produk halal syarikat Faizah Sendirian Berhad yang disumbangkan seperti beras bihun, bubur herba, tepung, rempah dan barangan lain diterangkan khasiatnya oleh Dr. Salwa. Apatah lagi beras keluaran syarikatnya sesuai bagi mereka yang menghidapi penyakit kencing manis untuk mengawal kandungan gula dalam badan. Sebagai anak sulung dan harapan keluarga, Muhammad Aidil Ramadan, hidupnya kini diberi keutamaan kepada ibu dan adik-adiknya. Dia sedar dalam situasi kini, dia harus bekerja kuat untuk menyara mereka. Setiap pagi, Aidil menunggang motosikal sejauh 10 km dari rumahnya ke tempat kerja. Bagi Aidil, jarak tempat kerja yang hampir dengan rumahnya amat penting bagi membolehkannya pulang sekiranya ada sebarang kecemasan berlaku di rumah. Aidil bekerja sebagai pekerja am di salah sebuah pusat membeli belah sejak 2 tahun lalu.
Pendapatannya RM1,300 sebulan. Mungkin tidak dapat menampung keperluan keluarga sepenuhnya, namun Aidil bersyukur sekurang-kurangnya dalam keadaan berdepan pandemik global ini, dia masih punya pekerjaan. Setiap tugas diberikan perhatian dengan teliti. Aidil tidak mahu masalah keluarganya memberi kesan kepada penugasan di tempat kerja. Biarpun sesekali terdetik kebimbangan memikirkan keadaan ibunya di rumah bersama adik-adik yang lain, hanya doa yang menjadi kekuatan untuknya melakukan kerja dengan tenang. Aidil dia merupakan seorang pekerja yang sangat bagus, di mana dia menjalankan kerja-kerja general work, general job. Selama ni apa saja yang saya minta dia buat, dia tak pernah mengatakan tak boleh ataupun tak okey. Selesai urusan utama di pejabat, Aidil meneruskan tugas penyelenggaraan bangunan di bahagian dalam premis membeli belah ini. Sikap Aidil yang rajin dan tidak memilih tugas membuatkan dirinya disenangi rakan-rakan. Dalam dirinya sudah dipasak mengenai keikhlasan. Biarpun berat tanggungjawab yang harus dipikul, dia percaya inilah ketentuan kehidupan yang harus dilalui. Jadi sekarang ni lepas suami saya tak ada, saya rasa dia memang kesian sangatlah tengok dia kelang kabut, tengah hari nak hantar adik sekolah lagi, pukul 2 nak kena ambil. Jadi memang terbataslah, menyebabkan saya rasa macam mana nak tolong dia. Apa saya perlu buat untuk bantu dia dengan gaji yang tak cukup untuk dia sara semua. Peka dengan masalah pekerja, majikan Aidil, Syafi'i Syamsuddin, hadir memberikan sokongan. Kunjungan ziarah yang cukup menyentuh hati Zuraibi dan Aidil. Sedikit sumbangan juga turut disampaikan kepada keluarga Zuraibi di akhir pertemuan ini. Aduangkan sedikit beban dan kesusahan. Bersamamu kali ini bersama keluarga Zuraibi alias di Kulai Johor. Sejak 3 tahun lalu, arwah suami dan Zuraibi menyewa di rumah ini dengan bayaran sewa RM700 sebulan. Namun mereka tidak mampu lagi menyewa di rumah yang didiami kini. Sudah 2 bulan sewa bulanan tertunggak. Zuraibi sepakat bersama anak-anaknya mengambil keputusan untuk pindah dan mendapatkan rumah yang lebih rendah sewanya. Pahit dan pilu untuk meninggalkan rumah yang banyak menyimpan memori indah keluarga bersama arwah suaminya. Walaupun hatinya berat, dia sedar ini demi kebaikan mereka bersama. Dengan sedikit sumbangan yang diterima, diharap Zuraibi dapat memulakan hidup baru bersama anak-anak. Manakala Aidil, sekiranya rumah sewa baharu nanti jaraknya jauh dari tempat kerjanya, dia terpaksa memikirkan kerja yang lain. Saya sebenarnya sayang nak tinggalkan Taman Gunung Kulai ni. Kerana selepas suami saya meninggal, penduduk dekat sini sangat ambil berat tentang diri saya. Pada ibu, abang dah melalui berbagai-bagai ujian, berbagai-bagai cabaran bersama ibu. Ibu, kuatkan semangat. Ambil semangat ayah. Kuatkan semangat ibu. Abang sentiasa bersama ibu. Abang sayang ibu. Harapan saya sekarang,
pertama sekali untuk diri Aidil, anak saya yang tua. Harapan saya supaya dia tu ada satu pekerjaan ataupun hasrat dia untuk meneruskan hidup lebih baik dengan bantuan yang disalurkan ni. Saya minta bukan untuk saya, tapi untuk dia. Kerana saya dah lalui hidup macam ni. Saya dah biasa susah macam ni. Saya rasa dengan sekarang saya mampu. Tapi untuk dia nak meneruskan hidup dia, kena tanggung saya, kena tanggung adik-adik. Memang betul-betul saya berharap dia akan berjaya. Diuji separuh tubuhnya lumpuh. Diuji hilangnya suami tercinta, tempat bergantung hidup membesarkan anak-anak. Diuji hidupnya penuh ranjau dan berduri. Namun mereka tabah menerima segala ketentuan ilahi. Zuraibi percaya suatu masa nanti segala kecekalan dan kesabarannya bersama anak-anak pasti akan terbalas. Yang dia inginkan, kehidupan yang lebih sempurna buat anak-anak agar tidak lagi menanggung derita emosi dan bebanan yang tidak seharusnya dilalui mereka. Hari ini, mereka dipilih untuk diduga. Hulurkan tangan, ringankan beban. Berbumbungkan angkasa kelabu, lantainya bumi retak seri.